video ini, saya Nurul Nisha binti Muhammad Zufi bernombor matrik di 2020-109-2675 akan bercerita tentang rationalism dan skepticism dan apakah perbandingan antara kedua-dua aliran ini. Sebelum saya teruskan dengan lebih lanjut, saya akan bercerita serba sedikit tentang epistemologi. Perkataan epistemologi berasal daripada bahasa Yunani iaitu episteme dan logos. Episteme bermaksud pengetahuan atau kebenaran, manakala logos bermaksud fikiran atau kajian. Jadi, bila kita gabungkan kedua-dua perkataan ini, dapatlah perkataan epistemologi yang membawa maksud kajian tentang ilmu. Terdapat beberapa aliran yang di bawah payung epistemologi ini, tapi untuk video kali ini saya akan memfokuskan kepada dua aliran, iaitu aliran rationalism dan juga skepticism. Aliran rationalism ini berasal daripada bahasa Inggeris iaitu rational, yang berakar dari bahasa Latin iaitu bermaksud akal. Rationalism ini adalah pandangan falsafah yang berpendapat bahawa pengetahuan itu datangnya atau berpunca daripada akal. Antara tokoh-tokoh terkenal adalah René Descartes dan Spinoza. Saya percaya bahawa akal ini dilahir sebagai kertas putih tanpa sebarang pengalaman. Kertas putih itu akan mula tercorak dengan warna atau apapun dengan pengalaman, dan sedikit demi sedikit akal itu akan menyusup fikiran kita dan kemudian akan menyimpan dalam ingatan. Jadi, seperti teori kognitif teori oleh Jean Piaget, beliau menyatakan bahawa minda manusia itu akan membuat satu skema dan kemudian akan melaksanakan proses asimilasi dan akomodasi dalam membina ilmu. Saya bagi satu contoh. Apabila kita tunjukkan sebatang pen kepada kanak-kanak, mungkin kanak-kanak tidak tahu ada bahawasanya ini adalah pen, dan skema diorang pun tak ada lagi. Jadi bila kita ajar ini adalah pen, bentuknya begini, fungsinya begini, fungsinya untuk menulis, dia akan mula membuat satu skema baru. Tapi bila kita tunjukkan marker, dia akan mengatakan bahawa marker itu pun pen, walaupun ciri fizikal dan fungsinya adalah sama, tetapi pen dan marker adalah banyak beza. Aliran skepticism pula berasal daripada bahasa Yunani iaitu skeptomai, yang bermaksud untuk melihat sekitar dan untuk mempertimbangkan. Skepticism juga merujuk kepada sikap mempersoalkan dan meragui seseorang, atau dalam arti kata lain dikenali sebagai keraguan. Kebiasaannya seseorang yang skeptik ini akan mempersoalkan atau meragukan sesuatu fakta atau pendapat dan tidak akan menerima sesuatu perkara bulat-bulat. Antara tokoh skepticism adalah David Hume. Dalam skepticism ini juga terdapat 6 jenis skepticism. Yang pertama, dogmatic skepticism. Jenis skepticism ini menganggap bahawa segala sesuatu tak ada yang dapat diketahui. Tidak ada kebenaran yang pasti dan sejati menyangkut semua hal, sebab pandangan manusia selama ini merupakan sesebuah kekeliruan besar. Yang kedua, Pyrrhonian skepticism. Hal yang pasti itu tidak akan mungkin. Individu yang bijaksana hendaknya menjauhi untuk segera memberikan penilaian terhadap sesuatu
hal teoritis. Yang ketiga, empiricist foundationalism. Tidak ada pengetahuan yang pasti, hanya panca indera manusia yang mampu memberikan bukti nyata dan kepastian. Keempat, rationalist foundationalism. Panca indera manusia bukan sesuatu yang memberikan bukti nyata dan objektif, hanya akal yang dapat menentukan kebenaran. Dan yang terakhir, authoritarianism. Jenis skeptis ini beranggapan bahawa hanya sejumlah orang yang mampu mengetahui secara pasti mengenai suatu pengetahuan dan informasi. Orang lain di luar kelompok tidak dianggap tak memiliki kemampuan sama. Perbandingan epistemologi antara rationalism dan skepticism. Terdapat kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bagi kelebihan rationalism, dapat menyusun sistem-sistem kefalsafahan terutamanya ilmulogi dan matematik. Kebenaran diperoleh dari sebab benar yang menyatakan benar. Kelemahan rationalism gagal dalam menjelaskan perubahan dan pertambahan pengetahuan manusia. Kebanyakan orang merasa kesulitan untuk menerapkan konsep rationalism ke dalam kehidupan seharian yang praktis. Bagi skepticism, kelebihannya adalah menularkan pengetahuan dan pandangan kepada orang lain yang diragukan. Muncul diskusi dan interaksi yang terjalin antara manusia. Rasa ingin tahu terhadap pengetahuan dan informasi tinggi, dan juga muncul banyak pandangan mengenai suatu pengetahuan dan informasi. Kekurangan bagi skepticism yang radikal akan melahirkan pelbagai kontradiksi. Keliru dengan anggapan bahawa kalau kita tahu sesuatu, kita tidak akan pernah salah. Kenyataan selalu menunjukkan adanya konsep berpasangan, contohnya seperti hitam dan putih, lurus dan gemuk, salah dan benar, dan sebagainya.